Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati ashabul fadilah, tuan-tuan imam, ahli jawatankuasa Masjid Tepian Putra, seterusnya para alim ulama, para habaib, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, asatizah. Sekiranya berlaku kesilapan sepanjang penyampaian yang saya sampaikan ini, mohon diberikan teguran dan nasihat. Mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi pada hari ini ilmu yang bermanfaat untuk diguna pakai di dunia, manfaatnya diterima di akhirat nanti insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini dan di saat ini tuan-tuan dikasihi Allah, ayah ibu yang dirahmati Allah, kita masih lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di satu tempat yang mulia. Ya, tempat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman-Nya dalam Al-Quran. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ila al-akhiril ayah. Allah Subhanahu wa taala mengkelaskan, Allah Ta'ala mengkategorikan apa dia? Orang yang beriman inilah yang mana Allah sebut innama, hanya senya yang layak memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sayang, yang Allah cinta, yang Allah kasih, ialah orang yang dia sendiri memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tanda dia apa? Dia orang yang beriman kepada Allah. Yang seterusnya, dia percaya adanya hari akhirat. Mana kata orang yang sungguh-sungguh kekuatan imannya, takarrubnya dengan Allah, hati dia sungguh-sungguh bertaut dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sungguh-sungguh nak amal kehidupan, dia sungguh-sungguh nak cinta kepada Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia di dunia ini dia tak akan tinggal tempat namanya masjid. Dia tak akan tinggal tempat namanya surau, tak kisah latang mana pun. Dia takkan tinggal. Dia dengar azan, dia dengar iqamah, dia bergegas pergi. Ada kerja pun hati dia tak sedap. Orang beriman ni tuan-tuan, dia dalam kesibukan dia pun tak boleh nak lari daripada kerja tu, tapi paling-paling tidak dia mai dalam hati, dia kata apa? Ai tak kena ni. Paling-paling tidak dia kena terbit kat mulut dia apa dia? Astaghfirullahalazim. Ya Allah, apa aku buat ni ya Allah? Aku mohon keampunan kepadamu ya Allah. Aku tak boleh lari dari kerja ni ya Allah. Selagi aku semayang ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Itu tanda orang yang dia sungguh-sungguh dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan dia buat tak tahu je, lambat lagi tak apa, asak lagi pukul 4 lebih dan lagi pukul 3. Tak ada seorang pun antara kita, termasuk saya dan kita semua dalam masjid ini, dalam tontonan live FB live Masjid Tepian Putra ni tuan-tuan, tak ada seorang pun antara kita yang boleh jamin pukul 3 nanti kita masih lagi hidup. Tak ada lagi tuan-tuan. Saya ingat lagi awal bulan 4 yang baru tu, kawan saya, kami tengah duduk sama-sama lepas main futsal. Duduk sama-sama tengah makan, dia jatuh, dia rebah, mati di tempat kejadian. Siapa sangka? Tak ada siapa. Rentetan daripada itu tuan-tuan, saya nak kongsi satu kalam ulama. Apa dia?
Ulama sebut annas yamutun ala ma yuhibbun. Manusia dia akan mati, dia akan balik kepada Allah. Pengakhiran dia akan balik kepada Allah, maksudnya pengakhiran dia tu macam mana? Ala ma yuhibbun, atas apa yang dia suka buat atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh tu dia tuan-tuan. Atas muka bumi suka mengumpat orang, balik-balik kepada Allah dalam keadaan mengata ke orang. Atas muka bumi suka zikir kepada Allah, suka rapat dengan alim ulama, suka khidmat dengan para habaib, suka khidmat dengan maulana-maulana, suka khidmat dengan para alim ulama, maka Allah akan ambil nyawa dia dalam keadaan dia dalam elok. Kita doa hari-hari tuan-tuan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Tak cukup dengan doa, dia kena terjemah dengan bahasa apa dia? Bahasa kita taat dengan Allah. Tak cukup dengan banner kata kami gantung, kami sayangmu ya Rasulullah. Tak cukup. Dia kena ikut dengan kita, kena sendiri amal sunnah Nabi SAW. Tak guna round jauh tu daripada Kuantan sampai Temeloh. Sallallahu ala Muhammad. Mai zuhur tak semayang. Orang ajak main ceramah tak nak, ada 1001 alasan. Tuan-tuan, kita jangan jadikan kehidupan kita ini dengan tidak boleh menghadiri kuliah agama, tidak boleh menghadiri sembahyang Jumaat dengan kesibukan dunia. Takut-takut satu masa Allah jadikan kita lah paling sibuk dalam dunia ni. Sampai bila? Sampai Allah ambil nyawa kita. Itulah tak sibuknya kita. Sibuklah ustaz saya ni ustaz, bukan nak kata apa, sibuk mengalahkan Ismet Ulam Raja. Tu dia. Sibuk tak sibuknya dia tak ada masa untuk Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila tak ada masa dengan Allah, duduk saat main masjid mana-mana pun, duduk saat niat iktikaf, sebut ya Allah, ujian apa ini ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Tuan-tuan perasan tak, kadang-kadang bila kita diuji dengan kesusahan, masa itulah baru nak, tangan baru nak capai buah tasbih, betul tak? Masuk saya pun. Iman kita lemah, kita kena mengaku dengan Allah. Allah kenal kita. Huwa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ardi. Allah kenal kita daripada Allah nak jadikan kita daripada tanah dulu. Wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Daripada Allah nak jadikan kita ni janin tuan-tuan dikasih Allah. Allah dah kenal kita sangat-sangat. Fala tuzakku anfusakum. Allah sebut dengan kita, saya dan kita semua hamba-hambanya. Allah kata jangan berlagak seolah-olah kita ni suci. Jangan tuan-tuan, sombong ni jangan, kena buang jauh-jauh. Sifat al-kibir kena buang jauh-jauh. Berasa kita lebih suci daripada orang di bawah. Oh jangan tuan-tuan. Sifat inilah yang menyebabkan iblis la'natullahi alaih keluar daripada rahmat Allah, keluar daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang paling Allah marah sekali, apa dia tuan-tuan? Perkara yang paling Allah marah sekali bila kita tiada adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh Allah marah tuan-tuan. Mana buktinya, mana dalilnya ustaz? Boleh buka surah Allahumma salli ala Muhammad. Perbualan iblis, dia berdebat dengan Allah. Bila dia mula Al-A'raf muka surat belah kanan, tengok belah kiri. Bila iblis dia kata dekat Allah, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Dia tanah, aku api. Tanah apa barak, dia sembang macam tu. Dia lupa hak siapa dia sebut tu. Ibadat iblis, oh hebat tuan-tuan. Iblis pernah beribadah sebaris dengan Jibril, sebaris dengan Israfil. Iblis alim, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda, iblis alim, bahkan katanya lebih alim daripada Jibril. Subhanallah. Tapi sifat apa tuan-tuan? Sifat al-kibir, berasa sombong, berasa angkuh atas dunia ni, buang jauh-jauh.
Kalau sebelum ni kita ada memperkecilkan orang, kita kata dia ni teruk, mentang-mentang lah Allah takdirkan, Allah jadikan kita ni boleh main masjid, tengok orang tak main masjid teruk. Belum tentu. Tengok banduan keluar penjara tuan-tuan, oi teruk banduan. Tuan-tuan jangan. Tuan-tuan ingat tak satu figura namanya Profesor Dr. Buya Hamka rahimahullahu ta'ala. Dalam penjara dia menyiapkan 30 juzuk tafsir Al-Azhar. 30 juzuk tafsir Al-Azhar boleh siapkan. Saya pernah dengar juga zaman PU dulu, ada jemput Abang Aming Spring. Dia sebut juga nak dapat baca Quran ni susah. Masa dalam penjara boleh banyak kali baca Quran, banyak kali khatam Quran. Tuan-tuan, sebab itu kita tak boleh sebut orang dalam penjara tu hina. Belum tentu lagi itu mahkamah dunia. Mahkamah yang sebenar akhirat. Tuan-tuan dikasihi Allah, kalau kata orang dalam penjara hina, maka hina Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah dipenjara. Baca sejarah balik tuan-tuan, Nabi Yusuf pernah dipenjarakan. Maka hinalah imam-imam yang terdahulu yang dipenjarakan. Subhanallah. Takut kita. Sebab itulah perasaan, sifat, rasa sombong, rasa angkuh, buang jauh-jauh. Kita bos, jangan ada perasaan bos tu sampai menyebabkan apa dia, kita hina orang bawah-bawah kita. Jangan. Hak tu silap besar. Hari ni kita bos, satu masa entah-entah hak yang kita hina tu dia akan lagi naik lagi. Dunia ni dia berputar. Dia berputar. Ada masa kita di bawah, ada masa kita di atas. Apa yang penting, di bawah ke di atas ke, ingat kita berpegang pada tali Allah. Kita bertaqarrub dengan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa sebut walaupun kita bos, nasihat yang baik. Apa salah tuan-tuan? Tak perlu nak kata hang ni tak. Jadi bos yang baik. Hang semayang belum? Kalau tak semayang, letak kerja tu, pergi semayang dulu. Pahala boleh kat kita. Ni beritahu apa dia? Jangan selagi tak siap kerja, jangan kata-kata nak semayang. Jawab kita dengan Allah. Buat kerja sampai tak semayang, bertanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, saya nak tutup dengan satu pesanan tuan-tuan. Sama-sama saya dan kita semua amalkan. Di akhir zaman ini tuan-tuan, perbanyakkan kita baca Quran. Perbanyakkan kita baca Quran. Saya yakin saya dan tuan-tuan semua ni, kita semua ada handphone, betul? Hak ni kalau kata sibuk tahap teruk, sibuk tahap teruk, kita semua ada handphone. Handphone saya rasa cuma canggih-canggih dah. Kamera 2, 3, 4, 5 dah. Dulu tak ada kamera, sekarang 2, 3, 4, 5 kamera dah. Dan bila 2, 3 kamera ni, maknanya dia handphone yang canggih. Tuan-tuan dikasihi Allah, sibuk macam mana pun, cubalah install Al-Quran dalam handphone kita. Tak ada kerja, paling tidak kita buat peraturan dalam diri kita, selagi hari ni tak baca Quran, tak boleh lelak. Kita buat peraturan diri kita, kita wajibkan diri kita, paling tidak bacalah walaupun satu ayat. Sebenarnya lain, Allah, subuh tadi tak baca, zuhur tadi tak baca, asar tadi tak baca, maghrib tak boleh baca. Sibuknya aku dengan dunia. Istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Baca Quran. Buka-buka ansat, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sadaqallahul azim. Ni saya sebut kalau kategori sibuk tahap teruk. Mana kata dia tak ada masa sungguh lah. Tak ada masa sungguh nak pandang kiri kanan, tak ada masa. Sibuk tahap teruk. Tapi saya rasa tak ada lah kot. Kita baca WhatsApp boleh no? Bukan cakap orang, cakap diri sendiri. Baca WhatsApp lama. Dulu zikirnya begini, tasbih. Hari ni zikirnya ni. 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 Ni.
Pernah bawah panjang betul WhatsApp hari ni. Zikir akhir zaman tu dia. Tuan-tuan dikasihi Allah, baca. Tak dapat alif lam mim, panjang sangat, bacalah dua tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Hadza min fadli rabbi. Cukup. Ui, panjang lagi ustaz. Sibuk teruk sangat. Bacalah tuan-tuan. Yang terakhir saya sebut apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Kalau panjang lagi tuan-tuan, tambat diri sendiri. Campur terjun Sungai Pahang, jangan naik dah. Kalau nun itu masih panjang tuan-tuan, Allahu akbar. Tapi jangan, kita kena ingat, nun itu yang dibawa turun oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi, alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan spesialnya Allah beri apa dia? Alif tu ada ganjaran dia, lam itu ada ganjarannya, berlipat kali ganda. Tuan-tuan pakat buatlah. Malam ni Sunat Lena ingat tak? Hari ni tak baca Quran lagi. Baca dalam semayang tak cia. Tolak tepi ya. Dalam semayang tolak tepi. Itu pun lepas Al-Fatihah, Allahu Akbar. Tak dan surah. Punya kalut kita dengan, bukan tuan-tuan saya lah, kalut dengan dunia ni. Jadi malam ni kita pakat sama-sama. Setiap bermula hari ni, tak kena lah. Biar jadi tak kena tu. Biar perasaan tak kena tu biar ada. Apa dia? Tak baca Quran lagi. Buka Quran dulu. Paling cantik ambil mushaf terus. Ambil mushaf, pegang, tengok, dapat pahala. Quran ni sangat hebat tuan-tuan dikasihi Allah. Pakai amalkan tuan-tuan. Saya tutup dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada kita di hari kiamat nanti sebagai syafaat, sebagai pembantu kita di akhirat nanti. Itulah tuan-tuan dikasihi Allah yang boleh saya sampaikan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ni adalah info yang tuan-tuan boleh ambil, yang sama-sama kita boleh ambil pengajaran dan amalkan. Ilmu kena amal tuan-tuan. Ilmu kena amal. Dulu-dulu punya cerita, close book. Maksiat dulu, apa dosa dulu buat, close book. Kita benda yang baru. Allah bagi nafas, tanda Allah sayang, tanda Allah masih nak kita taubat. Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yagharghar. Selagi belum dighargharah, taubatlah kita. Taubat bukan kena tunggu ambil package umrah, dak. Duduk i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Astaghfirullah. Menyesal. Dan sekadar itu sajalah. Wallahu alam. Saya doakan urusan tuan-tuan semua dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.